So kita akan sambung dekat sini. Kalau rujuk, kita boleh rujuk pada buku teks. Ni sama je dengan buku teks. Susun semula sahaja. Okey, kita tengok perbandingan antara alkana dan alkena. Okey. So kalau buku teks muka surat 85. Okey. So daripada tindak balas tu kita tahu kedua-duanya boleh melakukan proses pembakaran. Betul tak? Dan pembakaran yang lengkap kedua-duanya menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air highlighter. Okey, karbon dioksida highlighter kalau kuning. Tak nampak. Kita tukar color lain. Kalau purple hijau. Okey, dua-dua menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Itu persamaan dia. Okey. Dan dua-duanya adalah hidrokarbon. Ada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Sebab itulah cikgu terang alkana dan alkena sekali. Sebab alkana dan alkena ini adalah unsur hidrokarbon. Okey. Dan apa lagi yang sama? Sifat fizik dia sama. Ingat lagi tak apa sifat fizik untuk alkana dan alkena? Boleh mengkondaksikan elektrik ataupun tidak? Boleh. Aha. Tak boleh. Okey, tak boleh. Sebab ni kan dia punya ikatan kovalen. Bila ikatan kovalen, dia tak ada charge. Jadi dia tidak boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, itu sifat fizik pertama. Sifat fizik yang kedua, kita boleh cakap tentang takat lebur dan takat didih. Takat lebur dan takat didih dia tinggi ke rendah? Baru sikit ni nak revision ni. Takat lebur dia tinggi ke rendah? Tinggi. Hmm. Cikgu ulang semula. Takat lebur dia tinggi ke rendah? Rendah. Aha. Takat lebur dia rendah je. Okey. Hai, ini lupa ni. Sebelum cikgu tanya lebih lanjut, baik korang buka muka surat 78. Kita revise sikit sebab kat sini ada tulis sifat fizik. Buka balik muka surat 78, buku teks. Okey. Takat lebur dan takat didih dia rendah. Okey, tetapi bertambah apabila saiz molekul dia bertambah. Okey, itu yang kedua. Cikgu dah sebut kekondaksian elektrik, takat lebur dan takat didih. Lagi dua apa? Apa lagi dua? Takat lebur ketumpatan. Okey, ketumpatan. Betul. Lagi satu? Keterlarutan. Yes, betul. Keterlarutan. Okey, ketumpatan dan keterlarutan. Keterlarutan boleh larut dalam air ataupun tidak? Tak. Tak. Okey, bagus. Tidak larut dalam air. Okey, bagus. Ketumpatan. Mana lagi larut? Alkana ataupun air? Air. Okey, betul. Air lagi tumpat daripada alkena dan juga alkena. So, dekat sini sifat fizik dia sama. Okey. So, sifat Cikgu fizik lagi sama. tumpat dekat atas ke bawah diagram tu? Okey, siapa lagi tumpat akan ada di bawah? Okey, tepat. Kurang tumpat akan berada di atas. Okey. Dan kemudian kita tengok perbezaan. Perbezaan antara alkana dan juga alkena. Alkana adalah hidrokarbon tepu. Sebab dia cuma ada ikatan tunggal sahaja. Kalau hidrokarbon tak tepu, dia ada ikatan ganda dua. Kovalen tunggal untuk alkana. Okey. Untuk alkana, sangat familiar dengan tindak balas penukar gantian. Dia tukar dan ganti. Manakala tindak balas untuk alkena adalah penambahan. So, kita boleh tambah. Macam tadi awak sebut ada lima tindak balas penambahan. Penambahan hidrogen, penambahan halogen, penambahan halogen halida. Hidrogen halida. Penambahan air, pengoksidaan. Okey. Kemudian kita ada peratus jisim karbon per molekul lebih rendah untuk alkana berbanding alkena. Okey, peratus jisim karbon tu macam mana? Okey, kejap lagi cikgu tunjukkan macam mana kita nak kira peratus jisim karbon. Tetapi sebenarnya peratus jisim karbon inilah yang mempengaruhi sama ada pembakaran dia menghasilkan jelaga ataupun tidak. Menghasilkan jelaga yang banyak ataupun
kurang berjelaga. Kalau untuk alkana, nyalaan dia kurang berjelaga. Kalau nak tahu kenapa, sebab peratus jisim karbon dia lebih rendah. Kalau peratus jisim karbon dia lebih tinggi, nyalaan yang kita akan dapat perhatikan dia lebih berjelaga. Jadi antara alkana dengan alkena, nyalaan alkena lebih berjelaga. Maksud lebih berjelaga ni dia lebih gelap. Asap yang dihasilkan lebih gelap. Okey. Macam mana peratus karbon, jisim karbon per molekul tu sebenarnya? Okey, contoh dia macam yang ini. Okey. So, kalau kita kira propana dia ada lebih hidrogen. Betul tak? Cuba tengok kat sini. Okey. Propana dia ada lebih hidrogen. C3H8. Oh, tak ada nak zoom. Okey. Kalau propena, ini alkana. Ini alkena. Okey. Kalau untuk propena, dia kurang dua hidrogen. Jadi, bila kita kira peratus jisim karbon ni kita tahu karbon jisim molekul relatif dia adalah 12 gram per mol. Betul tak? Kalau untuk hidrogen, sama dengan 1 gram per mol. Okey. So, bila kita kira peratus dia, kita akan dapat C3, maksudnya 3 darab dengan 12 bahagi dengan C3 keseluruhan. Sebenarnya kita bagi macam ni. Nak cari peratus karbon, kita akan bahagi sama dengan, macam mana nak cari peratus karbon, kita akan kira jisim karbon, okey, bahagi dengan jisim keseluruhan C3H8. Kita akan bagi jisim karbon yang ada dalam tu kita bahagi dengan jisim keseluruhan. Jisim semualah. Barulah kita boleh dapat jisim peratus karbon dalam tu berapa. Okey. Dekat sini cikgu nak uji, nak tengok. Awak kira peratus untuk apa ya? Propana. Pentana dengan pentena. Boleh tak? So dekat sini, cikgu nak awak kira peratus untuk pentana. Okay. So kat sini cikgu nak awak kira peratus untuk pen. C8HC ke H10 ke cikgu? Apa dia? C8H10 ke? C8. Pen 5. C5H10 ke cikgu? C5H10? Ingat lagi tak dia punya formula? Formula untuk alkana apa? CnH2n tambah 2. C5H11. C5H11. CnH2n. Okey, jadi kalau untuk pentana akan C11. C5H 12. Yes. C5H12. Kalau pentina, kita akan dapat C5H 10. Yes, H10. Okey, kira peratusnya. Cikgu mana? Cikgu tak ada kalkulator ni. Kalkulator cikgu kat sebelah. Okey, kira. Cikgu nak tengok. Okey, sekejap mana kalkulator? Kalkulator cikgu kat sebelah. Okey, berapa? Dapat berapa? Cikgu yang pentana 33 cikgu. Pentana 33? 33%? Ya. Ya ke? Cikgu balik. Okey, dapat berapa? Okay. 83 cikgu. Okey, yes, bagus.
Pentana akan dapat 83. Pentina akan dapat berapa? Pentina dapat berapa? 85. 86 lah cikgu. 85.71 kan? Ya, ya. Aha, yes, betul. So nampaknya at least awak fahamlah macam mana nak kira peratus tu. So bila dah kira peratus, siapa lagi yang tak dapat macam mana cara nak kira peratus? Saya. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Sebenarnya nak kira dia senang je. Bila nak kira, kita kena kira. Kalau nak kira peratus karbon, cikgu tukar warna lain lah. Warna merah tak sesuai. Okey. Ni kena buat ni atas. Okey, bila kita nak kira peratus karbon, okey, so peratus karbon. Okey. So mula-mula kita kira jisim karbon yang ada dalam molekul tersebut. Jisim karbon yang ada dalam molekul adalah ini. C5. So maksudnya C karbon ada 5, jisim untuk karbon adalah 12. Okey. Kemudian kita bahagi dengan jisim molekul tersebut. Kita nak dapat peratus karbon, jadi mestilah jisim karbon bahagi dengan jisim molekul tersebut. Okey, so kat sini jisim molekul adalah 5 darab dengan 12 tambah dengan 12 darab dengan 1. Sebab ada 12 hidrogen, jisim untuk hidrogen adalah 1. Okey, so dekat sini kita akan dapat 60 bahagi dengan 60 tambah dengan berapa ni? 12. So total 60 bahagi dengan 72. So kita dapat, jangan lupa darab dengan 100 ya. Sebab kita nak cari peratus. Cikgu lupa darab 100. Okey, so kita darab dengan 100. Maka kita akan dapat berapa tadi? 83 perpuluhan berapa? 33 peratus. Macam itu. Okey. So yang ini kita dapat untuk pentana. Nampak macam panjang sikit. Tapi sebenarnya kalau awak tekan kalkulator yang kat sini, awak tekan je kalkulator terus dapat. Saya just nak bagi awak nampak lah macam mana kita kira tu sebenarnya. Okey, itu kita dah dapat pentana. Pentana kita 83.33%. So ingat peratus karbon bagi unsur yang berbeza, sebatian yang berbeza. Contoh ini propana. Propana 81%. Pentana 83%. Tapi yang kita nak tunjuk kat sini, peratus untuk pentana dengan pentina, okey, sebab bilangan karbon dia sama tapi peratus dia berbeza. Contoh kita kira untuk pentina pula. Okey, cikgu padam dulu pengiraan untuk pentana ni. Okey. 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 Untuk pengiraan pentina pun sama sahaja. Kita nak cari peratus untuk pentina pula sekarang ni. Okey, peratus pentina karbon dia ada 5. Maksudnya 5 darab dengan 12 sebab jisim karbon 12. Kemudian kita bagi dengan 5 darab dengan 12 tambah dengan 10 darab dengan 1 darab dengan 100 sebab kita nak cari peratus. Okey, kita dapatlah 60 bahagi dengan 70 darab 100. Maka dapatlah tadi berapa? 85.71. Okey, 85.71%. So nampak tak dekat sini perbandingannya, walaupun bilangan karbon sama tetapi peratus dia berbeza dalam sebatian tersebut. Kalau dalam sebatian pentana, okey, peratus dia 83. Kurang berbanding dengan pentina, peratus dia 85.71. So dekat sini at least awak nampak perbezaan dia. Okey, perbezaan peratus karbon tersebut. Dengan perbezaan peratus karbon itulah yang menghasilkan jelaga. Kalau lebih banyak karbon punya peratus dalam tu, nyalaan dia lebih berjelaga. Okey. So settle yang ini, kita bergerak ke yang seterusnya. Okey. Pembakaran, banyaknya. Dia punya penerangannya. Pembakaran propena lebih berjelaga kerana peratus jisim karbon. Ini sama dia macam cikgu sebut tadi. Okey. So jelaga yang terbentuk ialah karbon. So bila karbon punya peratus banyak, jadi jelaga lagi banyak lah. Apabila bilangan atom karbon per molekul hidrogen bertambah,
maka peratus cesium karbon per molekul semakin tinggi. Jadi nyalaan akan lebih semakin berjelaga. Okey. Alkena bertindak balas dengan air bromin dalam larutan kalium manganat. Okey, manakala alkana tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam kedua-dua reagen ini. Okey. Alkena bertindak balas dengan air bromin. Okey. Dan larutan KMNO4. Yang ini menunjukkan bahawa alkena boleh mengalami tindak balas penambahan. Kalau kita tambah air bromin, maksudnya tindak balas penghalogenan. Betul tak? Kita masukkan halogen. Kalau kita bertindak balaskan dengan kalium manganat, yang ini adalah tindak balas. Ini highlighter lagi. Tindak balas Pengoksidaan. Yes, pengoksidaan. Sebab itulah berlaku. Tetapi kalaulah kita guna alkana, okey. Alkana confirm lah tak berlaku apa-apa. Tak nampak sangat cikgu guna colour purple ya, highlighter. Okey, kalau kita guna alkana memang confirm lah takkan jadi apa-apa. Sebab alkana boleh buat penukar gantian saja. Kita tak boleh nak tambah pada alkana. So kalau kita nak tengok benda ni alkana ke alkena, kita boleh uji dengan air bromin ataupun kalium manganat. Kalau kita letak kalium manganat, dia akan berubah lah. Ada perubahan sebab berlaku tindak balas. Okey, so dekat sini kita boleh concludekan ataupun buat kesimpulan bahawa alkena apa melalut cikgu ni? Alkena lebih reaktif berbanding alkana. Apa yang melalut sangat cikgu letak highlighter warna-warni ni. Okey, highlighter. Okey. Cikgu nak ubah warna highlighter kepada warna kuning. So, alkena lebih reaktif daripada alkana kerana kewujudan ikatan ganda dua dia. Okey, bila ada ikatan ganda dua, tindak balas penambahan boleh berlaku. So, penambahan boleh berlaku pada alkena. Alkana tak boleh.